Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee, Cikgu LKY. Okey, jadi dalam video ini kita akan menentukan haba pengesaran. Okey, di bawah tingkatan 5 bab 3 termokimia. Okey, jadi gambar ini adalah satu tindak balas pengesaran di mana kita letakkan besi ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, lepas itu selepas tindak balas kita nampak bahawa warna biru larutan telah menjadi pudar ataupun telah menjadi tidak berwarna, dan lepas itu kita nampak bahawa logam ataupun pepejal perang terhasil. Okey. Jadi untuk tindak balas pengesaran kita telah belajar dalam bab 1 tingkatan 5. Jadi apakah itu pengesaran? Pengesaran berlaku apabila logam yang lebih elektropositif mengesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Jadi bagaimana kita tahu logam manakah lebih elektropositif, logam manakah kurang elektropositif? Jadi berdasarkan kepada siri ini. Pernah tengok kan siri ini? Yes, bab 1. Jadi logam yang letak di atas adalah logam yang lebih elektropositif ataupun nilai E0 dia adalah lebih negatif. Okey. Jadi kalau nilai E0 dia lebih negatif, dia letak di atas. Kalau lebih positif, letak di bawah. Okey, lepas kita susun, logam yang lebih atas adalah logam yang lebih elektropositif. Boleh mengesarkan logam yang kurang elektropositif. Jadi kita tengok contoh besi. Besi adalah Fe, kuprum adalah Cu. Jadi besi Fe lebih tinggi daripada Cu. Maka ferrum boleh mengesarkan Cu. Dan dalam tindak balas pengesaran ini, haba telah dihasilkan. Jadi dalam topik ini, kita akan belajar menentukan haba yang telah dihasilkan semasa tindak balas pengesaran ini. Okey, jadi apakah maksud haba pengesaran? Ialah perubahan haba apabila 1 mol logam disesar daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Ini maksud dia. Satu markah. Kalau boleh ingat, sila ingat. Jadi contoh eksperimen yang kita jalankan sangat senang saja. Satu cawan polistrinat. Di dalam kita letak satu larutan. Contoh larutan kuprum 2 sulfat. Lepas itu kita masukkan sebut logam yang lebih elektropositif daripada kuprum. Sebagai contoh, sebut zinc ataupun sebut magnesium. Okay. Lepas kita masuk, sebelum kita masuk, kita catat suhu awal. Lepas kita masuk, kacau, kita akan catat perubahan suhu dia. Okey. Dan kita nampak pepejal perang terenap dan warna biru kuprum 2 itu akan menjadi tidak berwarna. Jadi pemerhatian dia kita telah belajarlah semasa bab 1. Jadi untuk video ni kita akan fokus untuk buat kiraan haba saja. Okey, contoh A. Sila rujuk kertas yang cikgu sediakan. Kalau tak ada untuk murid-murid yang bukan SMK Tambun, jadi boleh download kertas ini di blog saya lah. Kimia LKY. Search Kimia LKY. Okey, dalam satu eksperimen, sebut zinc dimasukkan ke dalam 100 larutan kuprum 2 sulfat 0.1 m. Keputusan eksperimen seperti berikut: suhu awal 27, suhu maksimum dia 50. Suhu meningkat, tindak balas eksotermik. Jadi jawapan IQ kamu nanti mesti tanda negatif. Sorry. Jawapan IQ nanti mesti tanda negatif sebab ini suhu meningkat. Okey, hitung haba pengesaran. Jadi dia nak cari haba pengesaran. Ini adalah maklumat yang kita nak tentukan. Jadi apakah simbol haba pengesaran? Delta H. Okey, jadi ini yang kita nak cari. Okey. Jadi 3 formula kita akan gunakan. Pertama, N sama dengan MV per 1000. Sama macam haba pembentakan. Sama je. Okey, cuma ini lagi senang kerana dia satu larutan sahaja. M kepekatan 0.5. V isi padu 100.
Okey, baik. Jawapan akhir. Tengok mana saya sudah tekan kalkulator supaya video ini cepat sikit. Okey, dapat bilangan mole 0.05. Lepas itu Q sama dengan MC theta joule, lepas tu bahagi 1000 tukar kilojoule. M adalah jumlah isi padu. Jadi di sini satu isi padu saja kita letak 100 tak payah campur. C 4.2. Theta ini perubahan suhu, jadi 50 tolak 27. Okay. Bahagi 1000 untuk tukar joule kepada kilojoule. Jadi jawapan akhir kita kilojoule. Okay, jadi cikgu telah tekan kalkulator, harap tak ada salah tekan. Okay, siap. Lepas itu haba pengesaran adalah Q bahagi dengan N. Q 9.66 kilojoule. Lepas itu bahagi dengan N, bilangan mole dia 0.05. Okay. Jadi jawapan IQ mesti tanda negatif seperti cikgu telah beritahu tadi. Okey, jadi sepatutnya tekan kalkulator dapat jawapan inilah. Cikgu sudah sediakan jawapan. Tanda negatif sebab tindak balas eksotermik, suhu meningkat. Okey, jadi itu saja, sangat senang cikgu terangkan konsep sikit. Jadi mole ini adalah mole untuk larutan, sebenarnya mole ini adalah mole untuk mendekat logam yang telah disesarkan, iaitu mole untuk crude. Okey, tak apalah, kita tahu cara dulu, nanti konsep cikgu telah bincang dalam video pertama bukan? Jadi di sini cikgu tak bincang lagi lah konsep, kita cepat sikit. Okey, baik, selesai soalan A. Sangat senang, betul tak? Ini jawapan dia. Baik, kita teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B. Dalam satu eksperimen magnesium dimasukkan ke dalam 50 kubik centimeter larutan kuprum 2 sulfat 0.1 m. Suhu awal bagi larutan kuprum 2 sulfat adalah 30 darjah Celsius. Haba pengesaran dalam eksperimen ini adalah negatif 37.8. Okey, jadi negatif 37.8 ini adalah haba pengesaran ataupun diwakili oleh simbol apa? Segitiga H, betul? Okey, jadi soalan ini delta H telah diberikan. Okey, pertama kita cuba faham apa yang kita nak cari untuk ABC. Haba yang dibebas. Okey, jadi simbol apa yang kita nak cari? Haba yang dibebas. Yes, betul. Kita sebenarnya nak tentukan yang ini, H. Haba yang dibebaskan. Kita nak cari H sama dengan berapa? Lepas itu soalan 2, perubahan suhu. Okay, simbol apa yang diwakili oleh perubahan suhu? Theta, betul? Theta. Jadi murid-murid kena jelas apa yang dikendaki oleh soalan. Suhu maksimum itu nantilah apa. Okey, haba yang dibebaskan, soalan kita kena cari H. Perubahan suhu, soalan kita kena cari theta. Okay, jadi C ini kebat sikit, tak apa, kita cuba. Okay, jadi terdapat 3 formula cikgu telah sediakan sekejap. Saya copy paste siap-siap, jadi tak payah type balik. Okay, jadi untuk soalan A nak cari haba yang dibebaskan. Okay, jadi cikgu guna formula ni dulu. Terus copy kan, senang kan? Pandai kan? Jadi N sama dengan MV ber-1000, M kepekatan dia 0.5, volume V 50. Okay, selesai. MV ber-1000, jawapan 0.025 mol. Okay, ini bila A bukan nak cari mol. Belum selesai lagi A. Sekejap. Okay, jadi dia nak cari H. Untuk dia nak cari H, jadi saya guna formula ni. Bukan H. Sorry. Dia nak cari Q. Minta maaf sebab dulu kita guna H, sekarang kita guna Q. Minta maaf. Q.
Dia nak cari Q. Di sini ada 2 Q. Jadi nak guna formula yang mana? Cikgu guna formula ini. Okay. Baik. Okay. Kenapa cikgu guna pilih formula ini dulu? Kerana delta H telah disediakan dalam soalan ini. Jadi cikgu guna formula yang ada delta H. Okay. Jadi kita substitute. Masuk delta H 37.8. Kemudian Q tak tahu, tapi N bilangan mol kita tahu ada di atas sana, iaitu 0.025 mol. Boleh ya? Bahagi dengan okey, akhirnya kita dapat Q. Yang ini darab atas. Akhirnya nampak di sini ya. Q sama dengan 37.8 darab dengan 0.025. Baik, akhirnya kita dapat 0.945. Okey, ini tekan kalkulator. Kalau silap minta maaf. Yang penting jalan kerja lah. Okay, ini jawapan A. 0.94 kilojoule. Okay, selesai. Kita nak cari Haber Q. Okay, lepas itu dia nak cari theta. Jadi theta ada di sini. Barulah kita guna formula yang mempunyai theta, iaitu formula ini. Baik. Okay, Q berapa? 0.945. M adalah, sekejap saya naikkan sikit, jumlah isi padu 50, satu nombor saja. Okay, C adalah muatan haba. Theta kita tak tahu. Okay. Jadi akhirnya okay, yang lain selesai secara matematik boleh. Ini darab atas, yang ini darab ping-ping pong-pong, murid-murid. Ini matematik Jadi kamu buat sendiri. Sepatutnya dapat jawapan yang ini 4.5 darjah Celsius. Okey. 0.945 darab 1000 kemudian bahagi dengan di sini dapat jawapan. Okey, lepas itu yang C ini kebat sikit. Dia nak tanya suhu maksimum. Jadi suhu awal adalah 30. Jadi suhu maksimum dia adalah kita guna 30 campur dengan 4.5. Akhirnya dapatlah 34.5. Darjah. Copy paste sepatutnya. Okey, selesai. Tak susah kan? Okey. Last ada satu soalan saja. Soalan C. Okey, soalan C saya susun cantik sikit. Kiraan buat di sebelah kanan. Okey, soalan C ya. Okey, sebut zinc berlebihan dicampur kepada 100 cm padu. Larutan kuprum 2 sulfat 1.0 m. Perubahan suhu larutan ditunjukkan 30, dia naik 45, kemudian lama-kelamaan dia turun balik. Berapakah haba pengesaran? Okey, murid-murid kena faham apa yang kita nak tentukan dalam soalan ini, iaitu haba pengesaran. Apakah simbol untuk haba pengesaran? Betul, delta H. Yang ini kita nak cari. Ini yang kita nak cari untuk soalan ini. Okey, jadi diberikan maklumat ini. Okey, jom kita buat formula saya sudah tulis siap-siap. Jadi okay, kita masuk saja. M kepekatan 1, V isi padu 100. Bagi 1000 dapat mau. Okay, baik. Saya ada tekan kalkulator. Nasib baik. Okay.
Baik, lepas itu formula kedua Q sama dengan MC theta bahagi 1000. M 100 jumlah isi padu, C 4.2 dan theta perubahan suhu. Berapakah perubahan suhu dia? Jadi 30 meningkat menjadi 45, jadi tolak 45 tolak 30. Okey, saya type lah, muat ke? 45 tolak 30. Ayo, turun bawah lah sudah. Okey, luangan kecil sikit lah. Sekejap, saya susun ke bawah. Okey. Jadi susunan macam ni lebih sesuai. Okey, jadi saya ulang sekali lagi, MC theta, M jumlah isi padu 100, C 4.2, theta perubahan suhu, jadi 45 tolak 30 bahagi 1000 tukar ke kilojoule. Akhirnya murid-murid sila tekan kalkulator, dapat 6.3 kilojoule. Q sekali gabungkan dua-dua, kita akan dapat jawapan Q. Jadi Q adalah 6.3 kilojoule dan N adalah bilangan mol dia 0.1 mol. Okey, lepas itu suhu 30 menjadi 45, suhu meningkat, exothermic tanda negatif. Okey, jadi Q-nya sepatutnya dapat jawapan boy. Ini sepatutnya. Okey, jadi selesai soalan C. Dan akhir sekali soalan D. Dalam eksperimen menentukan haba pengesaran, logam Z telah dimasuk ke dalam larutan argen. Minta maaf argentum nitrat. Okey, 0.1 kepekatan dia. Logam yang manakah akan mengalami kenaikan suhu yang tertinggi? Jadi logam, okey, argentum, kita tengok argentum di sini. Argentum di bawah sini. Okey, jadi argentum nitrat, jadi logam argentum di bawah sini. Okey, jadi logam manakah yang mengalami kenaikan suhu yang tertinggi? Jadi kita kena pilih logam yang paling atas lah, ataupun paling jauh. Okey, jadi zinc di sini, aluminium, magnesium, cuprum. Jadi kenaikan suhu tertinggi jawapannya magnesium kerana dia paling elektropositif ataupun dia lebih elektropositif berbanding dengan logam lain. Okey, jadi jawapannya B, magnesium. Baik, itu saja 4 soalan yang berkaitan dengan haba pengesaran. Harap lepas ini sila tengok video untuk buat eksperimen haba pengesaran dan kita akan selesaikan eksperimen itu di dalam kertas yang cikgu sediakan. Baik, itu sahaja. Sekian terima kasih. Haba pengesaran agak senang dan saya sangat suka untuk subtopik ini. Sekian terima kasih. Bye-bye.